Okay. Saya sambung lagi sikit. Okay, jadi video yang tadi tu kamu dah belajar cara kira normal. Dia ada banyak ada banyak contoh. So hari ni saya nak habiskan sikit lagi. Okay, kita go through yang seterusnya. Example 2.2. Suppose the current measurements in a streak of wire are assumed to follow a normal distribution with a mean of 10 milliamperes. Okay, jadi senang je. Kamu dah tahu berapa mean dia. So, kamu tulis mean sama dengan 10. Dan variance dia, sigma squared adalah 4. Okay, jadi apa yang kamu kena cari adalah sigma ataupun standard deviation dia adalah berapa. Okay, so ni kalau kuasa 2 pindah jadi punca kuasa. So sigma dia adalah punca kuasa 4. So sigma dia adalah 2 lah. Okay, right. So first step adalah cari data dulu. Okay, dan baru kamu boleh calculate the probability. So calculate the probability that a measurement will exceed 13 milliamperes. So exceed maksudnya melebihi. Px melebihi 13. Maksudnya kita gunakan PZ ke atas 13. Okay. Right. Ini untuk soalan A. Untuk soalan B, between 7 and 15 milliamperes, dia tak cakap include ataupun exclude. Maksudnya kita kena include sahaja sebab dia adalah normal. Okay, kalau normal, dia adalah continuous. Continuous tidak memberikan apa-apa efek kalau dia ada baris bawah ataupun tidak. Okay. Dia tak ada memberikan apa-apa efek. So, kamu tulis sahaja 7, okay, diikuti dengan X 15. So 7 dengan 15 ni dia termasuk sebab dia dalam normal distribution. Okay, sebab tu kalau kamu tengok contoh ni, X melebihi 13, 13 termasuk. X antara 7 hingga 15, tapi 7 dengan 15 tu pun termasuk sebab dia adalah continuous. Okay, kalau continuous kena masukkan. Okay, dan dalam solution ni kamu dah nampak mean dia kamu gantikan sahaja dalam ni. Lepas tu X dia kamu gantikan dia dalam ni. Standard deviation dia kamu gantikan sahaja dan kamu dapat jawapan. Baru boleh dapatkan table. Ini senang sahaja, tak payah tengok table. Kamu guna calculator dapat jawapan. Sebab dia punya anak panah dia ke arah kanan. Siap. Dia macam ada certain time tu kan, kamu tak payah bazir masa pun baca table. Sebab dia dah directly bagi jalan kerja kat sini. Yang penting kamu tahu nak buat jalan kerja dia. Macam yang ini, jalan kerja dia ni tak settle lagi. Kamu kena tambah lagi. Okay, so kita tengok soalan B. 7, 15, kamu letak 7, 15. Kamu dapatkan jawapan. Jangan lupa kena tambah lagi satu jalan kerja di mana kita kena tulis P berapa. Tak tahu kan nak tulis apa kan? So lukis. Lukisan tak ada markah, tapi lukisan ni yang membantu kamu untuk melengkapkan jalan kerja supaya dapat markah penuh. Okay, so sini negatif 1.5, sini 2.5. So, kamu nak kawasan di antara negatif dan positif. Jadi, kamu nak kena buat tolak apa? Okay, so kamu kena buat, kamu nak buang yang warna biru kan? Kamu nak buang warna biru ni. So, kamu kena buat apa? Satu tolak. Okay, so kamu kena buat satu tolak. PZ, apa yang kamu nampak ni adalah 2.5 dan ke atas. So, PZ ke kanan daripada 2.5. Ini apa yang kamu nampak. Lepas tu yang negatif 1.5 ni kamu pantulkan dia jadi ke kanan. So, kamu jadikan dia PZ ke kanan 1.5. So, bila kamu lukis, kamu kena lukis satu-satu tau. Kamu kena buat macam ni Kamu ada 2.5 di sini. Kamu ada 1.5 di sini. Okey? Sini dan situ. Dan dua-dua tu warna biru yang sama. Yang lepas kamu pantulkan kan? Ada yang kamu pantulkan, ada yang kamu tak pantulkan. So, kamu nak buang warna biru tu, kamu ambil satu, kamu tolak dengan 2.5. Lepas tu kamu tolak dengan 1.5. Dan dua-dua tu mesti positif lah. Okey, terus tulis jawapan dan dapat markah penuh lah. Okey? Alright. Senang je kan? Cuma kena lengkapkan jalan kerja. Okay. Next. The diameter of a shaft in an optical storage drive is normally distributed with a mean. So, mean
kita dah ada 0.2508 adalah 0.0005. Specifications of on the shaft ni adalah X, adalah antara positif negatif 0.0015. Bermaksud kita kena buat X1 adalah apa? 0.2500 tolak 0.0015. X2 adalah 0.25 tambah 0.0015. So dia ada 2X. Sebab dia antara dia di antara specifications ni dia adalah di antara positif dan negatif. So yang ni kamu akan dapat 0.25 tolak 0.0015. Kamu akan dapat 0.2845, 2485. Yang ni kamu kena tambah. Kamu akan dapat 0.2515. So bila lukisan, okay, kamu akan dapat macam ni. Kamu kena kira Z di antara 0.2485 dan di antara 0.2515. Kamu buat dalam Z ni. Dah dapat ni. Jangan lupa tambah lagi satu jalan kerja. Antara negatif dan positif. Kamu lukis. Macam ni. Ada negatif 4.6. Dan sini 1.4. Yang ini lorikan di tengah-tengah. Sebab dia di antara. Tapi kamu tak nak kawasan biru. Kamu nak buang kawasan biru. So kamu kena tolak lah. So kamu tulis 1 tolak PZ apa yang kamu nampak iaitu 1.4. Dan kamu kena tolak lagi PZ apa yang kamu nampak iaitu 4.6. Okey, baru dapat jawapan. Kira sendiri guna kalkulator dan jadual. Saya dah tak nak tunjuk sebab kamu dah tahu. Okey, yang seterusnya kalau kamu rasa raju kamu boleh pause dan try buat. Saya lajukan sebab nanti saya nak habiskan. Example 2.22. In a photographic process, the developing time of prints may look upon a random variable having the normal distribution with mean 15.4. So mean kita ada 15.4. Standard deviation sigma kita ada 0.48. So A at least 16. So PX sekurang-kurangnya 16. Kena hafal balik simbol ni, saya dah terangkan kat video minggu lepas. At most dia mestilah kurang dan sama dengan 14.2. Dia terbalik. Okay, kalau at least ke kanan, kalau at most ke kiri. Anywhere maksudnya di antara 15. So dia antara 15. Oops. Okay. So kamu tengok soalan ni. Okay, kamu dapat samalah macam apa yang saya tulis tadi. Okay. Dapat sini kamu selesaikan. Okay. Yang ini boleh directly follow. Yang ini kamu kena tukar, pantulkan dia. Kalau kamu lukis, kamu akan dapat belah kiri. Kamu akan dapat negatif 2.5 ke arah kiri. Betul tak? Yang ni kiri. So kamu pantulkan dia menjadi ke arah kanan. Pantulkan dia. Kamu akan dapat sini 2.5. Kamu pantulkan dia, dia akan jadi ke arah kanan. So yang ni kamu kena tambah jalan kerja dia. PZ ke arah kanan 2.5 positif. Okay, baru boleh dapat jawapan. Okay. Yang ni pun sama tadi saya dah bagi tahu. Kalau ni kamu kena pantulkan. Yang ni kan nilai dia sama. Kalau nilai dia sama, kamu tulis je double 2PZ ke arah kanan 0.833. Okey, kamu kena buat macam tu. Tapi dia nak antara kan. So kamu kena lukis dulu. Sekejap Kamu kena lukis dulu. Negatif 0.833. Yang ni 0.833 positif. Buat macam ni palang. Dia nak di antara. Walaupun dia sama, dia still dia punya lorikan yang kita nak buang tu still lagi dekat luar. So kita kena buat 1 minus. 1 minus P Z ke kanan 0.833
minus PZ ke kanan 0.833. Nak tulis panjang-panjang macam ni pun tak ada masalah. Ataupun kamu boleh doublekan dia sahaja. 1 minus apa? 1 minus double 2 ni double PZ ke kanan 0.833. Boleh buat double Okay, baru dapat jawapan. Tenang sahaja. Dia cuma ulang-ulang cuma dalam bentuk ayat. Okay, yang ini saya tak nak terangkan sangat sebab yang ini tak masuk dalam silibus korang. Since saya tengok kamu belajar sampai sini je. Jadi yang ni dalam video ni saya terangkan sekali jalan je lah dan sekadar knowledge tambahan. Okey, selesai untuk normal distribution. Sekarang kita tengok normal approximation with binomial. Maksudnya dia gabungkan normal dengan binomial. Kenapa dia gabungkan? Sebab bila dia kira balik, dia tak bagi nilai mean. Bila dia tak bagi mean, and dia pula terlalu tinggi. Yang ini yang masuk dekat chapter yang korang belajar sekarang, iaitu sampling distribution. And dia sangat large, sangat besar. Bila n lebih besar dan sama dengan 30, maksudnya dia large dan dia dianggap sebagai sampling distribution. Okay, sampling distribution. Sebab yang ni kamu tak belajar kamu belajar sampling distribution. Yang ini ya sekadar knowledge. Dan bila dia dah large dan dia mengikuti sampling distribution, maka dia akan follow central limit theorem. Saya rasa saya dah terangkan dekat seorang kawan kamu, central limit theorem. Okay, dia hanya tertakluk kepada n lebih besar dan sama dengan 30. Okay, alright. So normal approximation should be only when n darab p dapat 5 dan ke atas. Ataupun n darab q dapat 5 dan ke atas. Okay, alright. So dia punya formula dia gunakan formula yang sama macam binomial. Expected value ataupun mean dia adalah NP dan standard deviation dia adalah NPQ, dia square root lah. Okay. Alright. So kenapa kena guna normal approximation? Kenapa tak guna sampling distribution? Sebab dia punya tu terlalu large. Dia punya N dia terlalu large. Tengoklah kat sini, kamu tengok kat sini. 16 juta. 16 juta tu terlalu banyak nilai sampel N. N is 16 million. Terlalu besar. Bersamaan dengan 16 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey? Sangat besar. Probability dia pula sangat kecil. Probability dia ada P adalah 0.00001. Okey? Sebab dia ada 5 kosong. Okey, dia ada 1, 2, 3, 4, 5 dan dia kiri, dia start dengan kiri lah, dia start dengan negatif. Dia start dengan 0 point. Okey, dia start dengan 0 point. 1. So P dia kecil. Bila kamu kira N darab P, kamu akan dapat 16,000,000 darabkan dengan 0.00001. Dapat berapa? 16 darabkan dengan 0.00001. Dapat 160. Besarlah tu kan? NP dia dapat 160. Dapat kat sini. 160. So kita punya notation kita adalah apa? X distribute to apa? Binomial lah. Sebab dia dah approximate gunakan formula binomial. Tapi dia punya apa? N dia adalah 16 juta. N dia 16 juta. Probability dia adalah 0.00001. Okay? Alright. So ini step 1 dia buat macam ni lah. Kamu boleh baca step 1 dia denote X distribute to normal, X distribute to binomial. Dan NP dia dapat 160, lebih besar daripada 5. So normal distribution boleh digunakan since NP lebih besar dan sama dengan 5 dan NQ juga sama dan much larger lah.
So, kamu boleh cari dia punya mean dan standard deviation. Yelah, normal distribution kan kena ada standard deviation juga kan. Jadi, mean dia adalah 160. Standard deviation dia kita gunakan square root NPQ. Okay. So, kalau P dia adalah 0.00001, kan? 1 tolak 0.00001, dapat 0.99999. Betul tak? So, Q dia 0.99999. Okay. So, kamu darabkan. NP dia dapat 160. So, 160 kamu darabkan dengan 0.99999. Okay. Alright. So, dapat berapa kat situ? Dia macam ibarat kamu gabungkan normal dengan binomial. Okay, kamu dapat 12.65. 12.65. Lebih kurang lah Okay, ni kamu dapat 12.65. Ataupun 649 lah. Kita ambil 649. Okay. Alright. So, apa tujuan dia buat macam ni? Sebab dia punya tujuan utama dia satu je. Sebab N dia terlalu besar dan P dia terlalu kecil. Dan bila dia buat NP, dia dapat mean lah. Okay. Bila mean dia tak bagi, dia bagi probability dengan N. So, kamu boleh cari dia punya NP. Okay. Right. So, kamu dah dapat X to normal. Okay, tadi X to binomial kan? Sekarang kamu dapat X to normal. Okay, kita ada mean. Kita ada NP. X to normal. Mean dia adalah 160. Dan standard deviation dia adalah 12.490. 649. 12.649. Okay. So, bila kita nak masuk ke step 4 ni, kita baca soalan. Compute the probability that 150 or fewer, maksudnya 150 ataupun kurang errors berlaku. Okay. So, P X lebih kecil dan sama dengan 150. Maksudnya dia nak 150 ataupun kurang lah. Okay. So, bila kejadian normal approximation ni berlaku, kita gunakan formula binomial. Ingat tau, binomial ni dia adalah nombor yang bukan continuous. Okay. Dengan saya ulang balik, bukan continuous. Okay. Dia adalah discrete value. Bila dia discrete value masuk sumbat dalam normal, dia tetap discrete. Okay. Jadi sebab tu dalam formula ni, okay, dalam formula ni kan, kalau kamu tengok, Px lebih kecil dan sama dengan A, okay, bila kamu lukis macam ni kan, okay, dia punya normal ni, dia kena tambah 0.5, dia kena keanjakkan ke depan sikit. Sebab katakan kalau dia letak kat sini adalah 100, berapa tadi? 150 Katakan sini adalah 150 dan dia nak kawasan yang kecil daripada 150, kan? Bila dia nak kawasan yang kecil daripada 150, kita tak boleh ambil 150 tu direct. Kita kena anjakkan dia ke depan sebab dia adalah binomial. Kalau continuous, dia termasuk. Tapi kalau bukan continuous, dia discrete, dia tidak termasuk 150. So, dia kena keanjak ke depan sikit. So, kita kena lebihkan sikit. Sebab dia punya lorekan dia bukan macam dulu. Lorekan dia sekarang dia jadi dalam bentuk palang. Palang, 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 palang. Okay, saya buat macam ni palang macam ni. Sebab dia adalah discrete. Discrete value. Kamu perasan tak dalam setiap palang ni akan ada satu lopong-lopong kecil.
Okey. Lompong-lompong kecil yang ni kan. Ini lompong-lompong kecil ni. Yang 0.5 itulah yang akan cover. Okey, faham tak? 0.5 tu yang akan cover. Itu sebab normal approximation ni saya tak nak tekankan sangat-sangat. Dia mungkin tak masuk dalam syllabus korang lah, tapi korang kena faham lah konsep dia. Okay? So dia anjak ke depan. Kalau dia kurang, dia kena tolak ke belakang. Dia tak boleh exactly sama. Dia tak boleh masukkan nilai 150 tu tersebut. Okay? Kalau dia ke depan, dia kena tambah. Okay, macam ni. Okay, kalau dia sini 150 kan. Kalau dia nak kawasan lurik ni, kamu tak boleh masukkan 150 tu direct. Kamu tak boleh ke belakang kan. Kamu kena ambil di depan juga. Dia macam, dia sentiasa dia menghadap ke depan. Okay, dia sentiasa menghadap ke kanan. So, kamu kena anjak ke kanan. Okay, dia macam pening sikit lah kalau kamu nak faham. Kena hafal formula ni. Tapi, disebabkan tak ada dalam syllabus, just sekadar saya terangkan je lah. Okay, so kamu tak payah pening kepala. Kamu tengok je kenapa dia jadi macam ni. So, dia buat tambah sebab dia ke kiri kan, dia kena anjak ke depan. Dia anjak ke depan. Sebab dia tak termasuk, tengok kamu tengok kat sini. Daripada dia simbol tanda sama kan, dia ubah jadi simbol tak termasuk. Sebab dia anjak. Dia anjak. So dia letak dia macam ni dan dia buat conclusion macam tadi. So 150.5 tolak 160 min dia, kamu dapat negatif 95 bahagi dengan standard deviation dia 12.649. Okay. Ini kuasa 2 Okay, yang ni standard deviation dia 12.649 sahaja. Sebab, kenapa saya letak yang ini kuasa 2? Sebab yang ini sepatutnya notation dia X distribute to normal, mean dan variance. Okay, sebab tu saya letak kuasa 2. Tapi yang ni kita nak standard deviation, so kita biar macam ni je lah So dapat negatif 0.751. So tekan calculator dia nak ke arah kiri. So dia nak ke arah kiri. So negatif 0.751. Kita dapat 2263. Okay, kalau kamu lukis, kamu akan dapat sini negatif. Okay, negatif 0.751 ke kiri. So, kamu pantulkan dia akan jadi ke kanan lah. Okay. So, sama dengan PZ ke kanan 0.751. So, sama dengan 0.2263. Right? Okay. Last. Bukan last, ada lagi satu. A magazine reported that 10% adalah 10% daripada Malaysian drivers use handphone while on the motorcycle. Maksudnya orang Malaysia ni main phone semasa membawa motosikal. Okay, 10% je daripada Malaysia. So 200 drivers. So N adalah 200 selected at random. Compute the probability that Z30 maksudnya PX sama dengan 30. Okay. Alright. So 10% P adalah 0.1. Q adalah 0.9. So nak cari min dia adalah NP. Okay. So bila kita cari, kita tengok kat sini kita tengok P, Q, N, NP dapat 20, NP lebih besar dan sama dengan 5. Standard deviation dia NP darabkan dengan Q dapat 4.243 dan akhirnya kita tulis dalam bentuk normal distribution 20 untuk mean dan ini adalah untuk standard deviation 4.243 kuasa 2 Ini untuk variance Okey. Lepas tu kamu tengok kat sini PX lebih sama dengan PX sama dengan 30 ni adalah dia tak boleh kita katakan dia termasuk. Okey, katakan kalau kat sini 30 Sini min dia 30, X dia 30. Katakan dia dekat situ kan. Okey. Kamu kena ambil di antara depan dan di antara belakang. Okey? Kena ambil di antara macam tu.
Sebab dia adalah binomial. Dia adalah berbentuk palang. Dan dia mesti ada di antara. Okay, kalau kita buat macam ni kan. Dia mesti di antara sini dan sini. Okay. So dia kena minus dengan, dia kena plus minus. Dia tak boleh ambil directly tengah-tengah. Tak boleh. Dia kena ambil di antara kiri dan kanan. Sebab dia berbentuk palang. Okay. Palang dia tak besar. Palang dia kecil. Palang dia kecil macam ni. Dia nipis palang dia. Okay. Palang dia kecil sangat. Okay, normal dia macam ni. Ni contoh. So, palang ni, saya lukis normal. Tak pun saya guna yang ni. Okay, saya lukis sini lah palang. Palang di sini. So, kamu kena ambil di antara 29.5 dan 30.5. Okay. So, cari macam tadi. Buat macam biasa. PZ. Sorry. 1 minus PZ ke kanan 2. Sekejap Sebab dia duduk belah kanan kan. Dia macam ni kan. Dia jadi kecil kan. Dia sangat nipis. So formula dia akan jadi macam ni lah. Ni 2.239. Yang ini 2.475 lah. So dia akan buat PZ 2.239 tolak dengan PZ 2.475. Yang ni sebab dia dua-duanya positif. Okay. Kalau kamu tengok ni, kalau saya besarkan punya palang, contohnya palang dia sini kan. Dia sinilah. So kamu nak PZ 2.239, kamu nak kena tolakkan dengan PZ 2.475. Macam itulah. Macam itulah kisahnya. Okay. Yang PZ 2.475 ni yang belah warna biru ni. Okay, yang ni ke kanan kan. So, kamu ambil yang warna hitam ni, kamu tolak yang warna biru, kamu dapat warna hitam sahaja. Itu maksud dia. Okay, so dapat 0.059. Okay, ni last. Okay, last contoh ni kamu boleh baca kat sini dan gunakan formula yang ada. Okay, so dia ada ni 8%. So, P sama dengan 0.08. N sama dengan 1600. So, NP min dia. Okay, 0.08 darab dengan 1600. Dapat 128. Okay, so lebih besar daripada 5 kan. So, ni kamu boleh carilah. Q dia adalah 1 tolak 0.08. Dapat 0.92 lah. Okay. Standard deviation dia adalah 128 darabkan dengan 0.92. Okay, hujung kuasa. Kita dapat 10.852. Okay. Alright. So, saya ambil 10.85 je sebagai standard deviation. Dan saya buat macam tadi. Soalan A dia nak exactly 125. So, exactly 1.25 ni dia kena ambil plus minus. So, dia letak 124.5 dengan 125.5. So, dia dapat jawapan macam tadilah. Ni kamu kena tulis jawapan dia sama dengan dua-dua ni negatif kan. So, kamu kena buat PZ. Kamu pantulkan. Dia jadi 0.23 tolak dengan PZ 0.323. Okay. Kalau kamu lukis, dia akan jadi macam ni lah. Okay. Ni 0.23. Yang ni 0.323. Okay. Yang ni warna biru. Yang ni warna hitam. Yang ni warna merah. Okay. Merah. Total Totalnya merah. Alright. So, yang ni sama juga. Yang ni dikata lebih besar dan sama dengan 150. Sebab dia kata at least. Tapi bila at least dia tak termasuk. Jadi kita kena anjak ke belakang. Okay. Anjak ke belakang. Jadi dia buat
150 tolak 0.5, dia anjak ke belakang lah sebab dia nak kira yang kanan punya lorek so dia kena anjak ke belakang sikit supaya dia dapat accurate number. So dia dapat 149.5, so dia dapat jawapan, Okay, bila dia nak yang ke kiri ni sebab dia minta not more. Not more maksudnya tak boleh lebih daripada 110. Maksudnya 110 tu diterima tapi tak boleh lebih. Okay, jadi 110 tu termasuk, bila dia termasuk, kita tak nak dia termasuk, kita tukar dia jadi PX kurang daripada 110, anjak ke depan, macam ni. Okay, so dia dapat 110.5. Okay, dapatkan jawapan, pantulkan dia jadi ke arah positif. Okay, selesai. Jadi yang ni tak termasuk dalam silibus korang, korang boleh sekadar dengar dan fahamkan je lah. Jadi apa yang korang kena fahamkan adalah sampling distribution yang sekarang korang belajar tu. Sebab yang tu dia more accurate lah. Central limit theorem punya kaedah. Okay. Tapi saya tak sure lah kalau kamu punya chapter 3 tu masuk confidence interval atau tak. Sebab nampak macam masuk macam tak. Saya harap lah kalau kamu dapat lesson plan tu tolong cepat-cepat share lah. Sebab saya nak buat nota. Kalau kamu tak join kelas saya pun at least kamu dapat baca notanya kan. Kalau tak nak join, dapat dengar online kelas pun dah okay. So far tajuk normal distribution saya tak minat sangat dan saya tahu kamu pun tak minat. Tapi hakikatnya memang sakit lah. Kalau nak belajar ni matematik kan, dia banyak yang dia skor dia besar. So tak apalah, kena usahalah. Sem ni je lah satu-satunya subjek yang kamu ada matematik. Lepas tu dah tak ada dah. Okay? Right, so berusahalah bersungguh-sungguh untuk matematik. Untuk statistik ni Okay, itu sahaja daripada saya. Saya harap nanti naik cuti semester ni, saya harap kamu datanglah kelas face to face. Sebab saya pun dah faham kamu dah start busy. Saya pun dah start busy sangat. Terutama saya dah tahun 3 kan, dah start PSM dan ada program. Jadi tolong hargailah. Sebab lagi pun kelas percuma dan ni pun adalah request daripada kamu untuk kelas tambahan. Jadi saya harap kamu datanglah. Dan walaupun tak wajib tapi saya harap kamu datanglah. Okay? And untuk chapter 2, 91 page. Okay, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.